Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini Masa membawakan forum bersempena dengan Hari OKU sedunia, Hari International Day of Person with Disability. 3 Disember setiap tahun digazetkan atau ditetapkan bahawa merupakan hari sambutan Hari OKU sedunia, yang mana sambutan ini adalah tujuan utamanya adalah untuk memberi kesedaran dan menimbul kesedaran kepada masyarakat dan menimbulkan kesedaran kepada semua golongan, bagi pihak sama ada pihak pentadbiran atau pihak-pihak yang lain berkenaan dengan keperluan dan hak-hak OKU. Pada tahun ini kita berdepan dengan banyak perkara dan Alhamdulillah pada tahun ini kita pun buat sambutan dengan gaya yang agak berbeza sedikit dalam suasana COVID-19, suasana yang kita tak jangka-jangka. Tahun lepas pada waktu dan waktu seperti tarikh yang sama seperti ini, tahun lepas kita ada sambutan yang berbentuk face to face, physical, di mana kementerian pun ada buat. So pada tahun ni sedikit sebanyak usaha kita untuk lakukan meraihkan hari ini adalah dengan membuat webinar, siri-siri webinar. Dan hari ini Masa berbesar hati disebabkan kita dapat menjayakan webinar dan kita dapat menjemput tokoh-tokoh advokasi yang besar dalam negara kita. InsyaAllah pada hari ini sambutan Hari OKU kebangsaan yang bertemakan membina kesejahteraan OKU mendepani perubahan. So hari ini bersama-sama kita ada YB Senator Ras Adi Barazi, YB OKU di Dewan Negara serta pengerusi bernama. Kita juga ada yang berusaha Tuan Faizal yang merupakan pegawai khas Timbalan Menteri Kementerian Wanita, Masyarakat dan Komuniti, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga bersama kita adalah Dr. Ikmal Hisham, merupakan ahli akademik daripada UiTM yang merupakan banyak menjalankan kajian-kajian dan terlibat bersama-sama OKU untuk advokasi berkenaan hak-hak OKU dan berkenaan lebih spesifik berkenaan perundangan dan polisi-polisi OKU di Malaysia. Okey, untuk permulaan saya nak memberikan peluang kepada YB Senator Ras Adi Barazi untuk memberikan keynote ucapan keynote untuk membuka forum kita pada hari ini. Dan dengan itu dengan segala hormatnya dipersilakan YB. Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Syukur saya dapat bersama kalian semua. Terima kasih kerana menjemput saya. Ini adalah hari kita semua, Alhamdulillah. Dan sungguh pun kita tidak dapat bersama dengan keadaan fizikal, namun orang kata jauh di mata tetapi kita tetap dekat di hati. Saya bersyukur kerana bersama kalian semua, antara saudara dan sahabat saya yang amat saya hormati. Baiklah, hari ini tema kita begitu bermakna sekali, dan saya cuma berharapan satu saja, agar OKU di Malaysia ini agar kita bersatu. Sekiranya kita tidak bersatu, sukar untuk kita dapat melakukan perubahan dan pembangunan untuk kita. Orang yang bukan OKU boleh menyokong kita setakat yang mana boleh, tetapi sebenarnya usaha dan juga aspirasi itu mestilah datang daripada kita. Dan saya percaya sahabat-sahabat semua di dalam grup ini dan yang mendengar kita dan ramai lagi di luar sana yang boleh memberi input agar kita dapat terus membangun secara sejahtera di negara kita. Saya bersyukur kerana dapat menjadi diberi penghormatan untuk menjadi suara untuk kita semua, tetapi saya tidak akan dapat boleh melakukan sendirian.
tanpa apa orang kata input, tanpa sokongan daripada anda semua. Dan seterusnya dengan pelantikan saya di Bernama ini, ianya adalah kemenangan Alhamdulillah untuk kita semua, kerana penghormatan, kemenangan buat kita, kerana di sini Alhamdulillah kita diberi kepercayaan. Saya katakan diri saya kita, kerana kita diberikan kepercayaan untuk dan amanah untuk menggalas tugas ini, dan sekaligus masyarakat dapat melihat, dunia dapat melihat bahawa OKU juga boleh melakukan apa sahaja sekiranya diberi peluang. Itu yang paling penting. Antara kekangan kita adalah apabila terdapat diskriminasi, persepsi yang rendah terhadap kita. Jadi ini adalah 2020, kita akan melangkau ke 2021. Tanggungjawab kita semua, saudara-saudara dan sahabat-sahabat, adalah untuk memastikan komuniti OKU kita yang muda, the younger generation, tidak akan sukar seperti bagaimana kita harungi ketika ini. Jadi kita tidak boleh sebenarnya mendabik dada dengan apa yang telah kita capai, walaupun sedikit, banyak di lain-lain apa orang kata urusan, tetapi banyak yang masih boleh kita lakukan, kerana ini adalah amanah dan tanggungjawab kita semua, terutama kalian di dalam panel ini, untuk melakukan sesuatu agar generasi yang akan datang akan melalui keadaan yang lebih baik. Saya telah pun apa orang kata menulis beberapa points di sini. Saya ingin tekankan bahawa kita mesti lakukan ini bersama. Kita lakukan ini bersama, kita maju bersama, kerana dari segi apa orang kata employment, ya, pekerjaan di sektor kerajaan hanya 0.32% sahaja. Yang paling tinggi ialah KPWKM 1.8 dan Kementerian Pertahanan 1.3. Jadi sahabat-sahabat, kita harus terus ke hadapan. Terima kasih Encik Faizal kerana Encik Faizal berada di KPWKM, dan KPWKM 1.8% amat merangsangkan, namun kita mesti terus bekerjasama dengan agensi dan kementerian yang lain supaya kita dapat mewar-warkan akan kewibawaan kita, dan supaya mereka tidak diskriminasi dari segi mengambil kita untuk bekerja. Jadi banyak yang boleh diperkatakan di sini. Setakat ini sahabat semua, pendaftaran OKU kita adalah 581.065 setakat Oktober 2020. Jauh lagi memandangkan kita seharusnya punya 40.7% sahabat OKU di luar sana. Jadi ini adalah tanggungjawab kita untuk memastikan sahabat-sahabat kita keluar. Kalau tidak, kita tidak dapat apa orang kata menyokong mereka, kita tidak dapat memberikan mereka apa yang seharusnya mereka punyai sebagai rakyat Malaysia. Akta OKU 2008 saya berharapan dalam 2021 ni kita dapat apa orang kata berikan banyak lagi peningkatan agar kita dapat hak kita yang sama, dan agar penguatkuasaan itu ada. Seterusnya accessibility, penguatkuasaan untuk UBBS 34A itu amatlah penting, bukan sahaja untuk kita tetapi anak-anak, untuk warga emas. Perlu kita ingat semua akan menjadi OKU suatu hari nanti, dan warga emas di negara kita populasinya kian meningkat. Jadi dan antara beberapa faktor yang kita harus bincang sahabat semua adalah mengenai sahabat-sahabat kita yang punya penyakit jarang jumpa, 7,000 rare disease di seluruh dunia, dan di Malaysia ini kita masih tidak tahu. Kita jumpa seorang dua, beberapa di sini, beberapa sana, kerana mereka takut nak keluar. Jadi saya tidak mahu mereka takut lagi. Cik Faizal, sahabat semua, kita tidak boleh takut lagi. Kita mesti keluar beramai-ramai dan menyokong satu sama lain. Ini adalah tanggungjawab kita, amanah yang amat berat sekali. Jadi itulah, kita perlu menambah baik kualiti hidup kita selaras dengan WHO's quality of life. It's very very important, dan hak kita adalah amat penting.
intervensi awal, sekolah-sekolah untuk mereka yang punya masalah pembelajaran, autisma, disleksik itu adalah amat penting. Dan apa yang satu kita perlu ingat di sini adalah ketika COVID-19 ini kita dilupakan. Saya rasa bukan disengajakan, tetapi mereka yang membuat apa orang kata persiapan semua tu mungkin terlepas pandang mengenai komuniti OKU. Bukan salah mereka, tetapi mungkin juga salah kita kerana kita tidak bersuara dengan lebih tegas lagi ataupun kita tidak diberi peluang untuk berada di dalam kumpulan orang-orang yang membuat decision. Jadi amatlah penting untuk kita ketahui bahawa antara perkara yang sukar ketika ini pasca COVID-19 adalah komunikasi. Infografiknya tidak berapa ramah dan mesra OKU. Mereka membuat video apa orang kata boleh boleh diperbaiki agar ada jurubahasa isyarat ataupun info itu boleh apa orang kata didengari oleh sahabat-sahabat kita yang buta. Dan infografik dan poster itu tidak harusnya terlalu kalut dan terlalu ribut dengan informasi sehingga kan sahabat-sahabat kita yang punya masalah pembelajaran atau autisma dan disleksik tidak boleh membaca. Dan pasca COVID-19 ramai daripada kita melalui keadaan yang murung, depresi, ramai yang menjadi suddenly semua orang melalui kemurungan yang tidak keruan, bukan saja okey tetapi ibu bapa yang okey. Jadi let's do this together everybody, let's fight on. Saya percaya yang kalian semua akan bersama saya dan kita akan sama-sama memastikan hak OKU dipertegakkan dan kita dapat diperkasakan. Saya sayang kalian semua. Selamat menyambut Hari OKU. Let me try and sign, okay? Tengok orang. So, kita tidak ada jurubahasa isyarat di sini. So, selamat. Cik Faizal, saya tengah buat sign language ya. Selamat again menyambut Hari tak nampak OKU 2020. Assalamualaikum. Okey, terima kasih YB Senator di atas ucapan utama itu, dan banyak poin yang disampaikan oleh YB Senator yang boleh kita jadikan panduan untuk kita move on dan kita jadikan satu titik perbincangan untuk diskusi dalam kalangan masyarakat golongan OKU itu sendiri atau dalam konteks yang lebih luas masyarakat umum secara di Malaysia ini. So dalam isu-isu OKU yang seperti mana yang dibangkitkan oleh YB berkenaan dengan penyakit jarang jumpa, berkenaan dengan accessibility, berkenaan dengan waktu-waktu bencana tiba kan, COVID-19 dan OKU makin dipinggirkan. So perkara-perkara itu mungkin kita boleh bincangkan dengan lebih lanjut dengan panel-panel pada sesi yang forum kita pada seterusnya. Okey, kita akan terus dengan sesi forum kita iaitu berkenaan hala tuju advokasi OKU di Malaysia. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada YB kerana sanggup berada bersama kami walaupun sebentar. Amat bermakna. Terima kasih banyak YB dan saya difahamkan YB banyak program hari ini, so diharapkan semua program itu akan berjalan lancar. Okey. So untuk forum kita pada hari ini, kita ada dua orang yang bagi saya orang besar dalam advokasi OKU ini. Saya ni masih kecil dan Tuan Faizal alumni saya alumni daripada UM. Saya dulu UM juga, graduate UM. So Tuan Dr. Iqmal, pengkaji, ahli akademik. Saya nak ajukan lah kita mula dengan mungkin sedikit sepatah dua kata daripada Tuan Faizal berkenaan dengan tema Hari OKU kita pada tahun ini. Dipersilakan Tuan Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, terima kasih kepada Saudara Rizal, moderator forum, dan juga sahabat-sahabat di Masya yang mengusahakan perbincangan kita pada pagi ini, dan juga tentunya sahabat saya, sahabat panel, Ikmal, dan yang kita sangat raikan, yang berhormat Ras yang terpaksa meninggalkan kita tadi. Jadi dalam menanggapi tema peringkat kebangsaan kita, iaitu membina kesejahteraan OKU mendepani perubahan, dia suatu perkara yang yang dominan dalam tema ini. Pelbagai situasi yang disebutkan tadi ialah mesti diwujudkan suatu suasana kondusif. Suatu suasana kondusif itu bermaksud OKU berada dalam suatu kehidupan dalam masyarakat yang bersedia menerima peranan dan fungsi keberadaan OKU dalam masyarakat. Saya rasa itulah cabaran kita yang perlu kita depani, yang perlu kita pikul bersama bagi menempuhi suasana yang tak pernah kita jangkakan sebelum ini, tak pernah kita bayangkan sebelum ini, terutama pasca COVID-19. Sebab itu peringkat antarabangsa dia memberi perhatian kepada macam mana OKU nak sustain, nak berhadapan dengan kehidupan yang perlu dilestarikan selepas berakhirnya wabak COVID-19. Jadi saya rasa dalam perbincangan kita ini, sorotan masa akan datang perlu mengambil kira perkara-perkara tersebut. Saya rasa itu sebagai awalan mukadimah dulu, Rizal. Ya, baik Tuan Faizal. Okey, pada peluang kedua ini saya nak bagi peluang pada Dr. Ikmal untuk turut beri sedikit komen berkenaan tema kita pada tahun ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, kepada Tuan Faizal, Cik Rizal dan juga Dr. Basri. Terima kasih kerana mengundang saya untuk hadir ke forum ni, walaupun kita berdua sahaja, saya dengan Faizal, tapi saya percaya forum ni kita boleh berkongsi pandangan, berkongsi apa yang kita katakan sebagai panduan lah, dalam kita mendepani isu-isu yang berkaitan dengan OKU. Tema tahun ni membina kesejahteraan OKU mendepani perubahan. Kalau kita lihat aspek mendepani perubahan itu seperti yang dibicarakan oleh Tuan Faizal berkaitan dengan pasca COVID ini sendiri. Kalau kita melihat dari segi pasca COVID, terlalu banyak isu-isu yang berkaitan dengan OKU yang dikesampingkan dan sebagainya. Jadi ini merupakan, pada saya anggap dia sebagai satu cabaran. Satu cabaran kepada komuniti OKU dan juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Sebagai seorang penyelidik yang berkaitan dengan isu-isu OKU ni, saya lihat apabila kita mendepani perubahan itu, satu persoalan yang kita boleh sama-sama bincangkan. Sejauh mana advokasi isu-isu OKU ini dapat diarus perdanakan kepada masyarakat. Bagaimana isu-isu OKU ni dapat jadi mainstreaming, kerjasama, multi-sectoral approach umpamanya, di kalangan kerajaan, di kalangan swasta, agensi pendidikan, orang awam, NGO, DPO. Saya kira ini yang sepatut digembelingkan bersama. Sebab kita walaupun setiap tahun kita menyambut Hari OKU pada tiap 3 Disember, tetapi bagaimana cabaran-cabaran kita untuk mendepani isu-isu OKU ini bukan sekadar pada bulan Disember sahaja, tetapi dia sesuatu yang bersifat berterusan. Jadi saya kira apabila kita melihat dengan tema mendepani perubahan ini adalah satu anjakan paradigma kepada OKU, kepada masyarakat, bagaimana kita nak menghadapi satu perubahan yang bersifat luar biasa ni.
Okey, sebelum ni mungkin kita tak jangkakan COVID itu terjadi dan akhirnya berlaku COVID. Okey, dan di situ juga menimbulkan isu sejauh mana kita nak memastikan hak-hak OKU ini tidak didiskriminasikan. Okey, kita dah ada kerangka perundangan, kita ada polisi dan sebagainya. Bagaimana kita nak menambah baikkan perkara-perkara begini? Jadi ini yang satu cabaran yang perlu difikirkan bersama. Okey, bagaimana kita nak melihat isu OKU ini dalam isu yang lebih, dalam konteks yang lebih luas dan lebih dekat kepada masyarakat itu sendiri. Itu yang saya concern ataupun saya lihat apa yang kita boleh katakan dalam tema pada Hari OKU itu sendiri. Okey. Okay, baik, terima kasih Dr. Iqmal. Untuk bergerak ke sesi seterusnya, kita nak bagi panas sikit lah. Kita bagi panas sikit sesi ni. So saya nak minta kedua-dua panel jawab soalan quick fire saya. Boleh Boleh. Boleh. Quick fire. Okay. Quick fire. Okay. Fire. Saya soal bila saya soal so boleh start sama ada dengan Dr. Iqmal atau Tuan Faizal, mana-mana boleh jawab. Okey, jawapan dia ringkas. Dia quick fire ni jawapan ringkas. Dia bukan jawapan melirik-lirik panjang, kita kena bagi akademik ke jawapan. So jawapan dia ringkas. Okey. Satu. Saya nak tanya, apa masalah OKU kat Malaysia? Pengupayaan. Kesedaran. Kesedaran. Okey. Dua. Okey. Soalan kedua. Polisi OKU di Malaysia. Describe in one word. Move on. Move on. Okey. Mari. Action oriented. Action oriented. Okey. Soalan ketiga. Puas hati ke dengan keadaan OKU di Malaysia sekarang? Tidak. Memadai. Memadai. Okey. Menarik. Boleh kita ulas nanti. Usaha selama ini, adakah tuan berdua puas hati? Kurang berpuas hati. Improve lagi. Improve lagi. Okey. Seterusnya, ini soalan yang hot jugalah. Soalan terakhir dan hot. Atau OKU, pindah atau tak? Tidak. Ya, pindah. Okey. Okey, menarik jawapan dia. Okey, kita boleh teruskan. So, nanti jawapan yang tentu mungkin Tuan Faizal atau Dr. Iqmal mungkin nak memberi ulasan ketika pusingan seterusnya. Boleh? InsyaAllah. Okey, baik, kita pergi kepada soalan pertama. Okey, kita kata berkenaan tajuk kita hari ini hala tuju, advokasi OKU. Ke mana kita nak pergi kan? Sebelum kita lihat ke depan, kita tengok balik sejarah kita. Lama dah berkenaan aktivism OKU, advokasi OKU. Kalau kita tengok sejarah pun, saya ni orang muda lah kan. Dan ni kalau saya tengok orang-orang senior kita dah buat, orang yang mungkin orang dulu dah buat banyak effort yang dia dah buat. Mungkin Tuan Faizal boleh beri sikit gambaran dan sedikit rumusan berkenaan sejarah advokasi kita selama ini sampai ke hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Rizal dan sahabat panel saya, Dr. Iqmal. Dia yang akhir tu sedap tu, saya kata tidak, dia kata ya. Kami background dua-dua undang-undang. InsyaAllah kita berhadapan dengan hujah, insyaAllah. Okey, kita nak buat sorotan kembali berkaitan dengan aktivisme, usaha-usaha sebab kita nak mencari ruang untuk usaha advokasi OKU ni di Malaysia. Macam saya sebut tadi, kita mesti letak pada satu kedudukan move on. Jadi untuk kita move ke depan, move forward, kita cuba imbau kembali apa yang telah berlaku dan perubahan-perubahan situasi yang telah kita lalui. Saya cerita atas dasar pengalaman saya sendiri dan dapatan-dapatan yang dikongsikan oleh pelbagai pihak. Di Malaysia kita, perkembangan NGO OKU sangat baik. Bahkan sebelum merdeka, kewujudan MAB, Malaysian Association for the Blind, POCAM, Persatuan Orang Cacat Anggota Malaysia, adalah sejurus sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Pertubuhan-pertubuhan ini telah mula diwujudkan. Bahkan sekolah-sekolah bagi OKU, terutama OKU penglihatan antaranya,
dibina oleh kesedaran komuniti. Sebagai contoh, tempat sekolah saya pernah bersekolah di PES, Princess Elizabeth School. Dia dibina atas kesedaran komuniti dengan dukungan JKM. Okey. Bermula daripada titik itu, banyak NGO-NGO yang tumbuh atas asas betapa OKU perlu menyuarakan pandangan, perlu bersuara kepada pihak berkuasa, perlu memberitahu masyarakat bahawa mereka perlukan apa yang tidak diketahui oleh umum. Contoh, orang buta dia perlukan satu kemudahan. Okey, penglihatan perlu satu kemudahan untuk perjalanan, untuk tulisan braille, untuk komunikasi dan seumpamanya. Begitu juga OKU lain. Perkembangan ini dia berlangsung, usaha-usaha, rantaian usaha, dia saling bergerak mengikut arus perubahan kepimpinan. Saya sebut macam ni, contoh, bila saya bergaul dengan orang lama tahun 90-an dulu, masa mula saya menceburi bidang aktivisme OKU ni, tahun 90-an, awal tahun 2000, mereka cerita mereka buat ini, mereka buat itu pada awal 80-an. Yang kita orang pada waktu tu, lewat 90-an, awal tahun 2000 kita orang nak buat, kita bincang dengan orang lama, dia kata kami dah buat benda ni tahun 80-an dulu. Contoh, pergi ke RTM, nak cerita pasal OKU pada RTM. Saya cerita pada kawan kita di Terengganu, orang cikgu arwahnya, Cikgu Mat, Cikgu Zaki yang masih ada ini. Dia kata pada awal 80-an, dia orang naik Bukit Papil, Terengganu tu ke RTM untuk pergi ke, untuk memberitahu pihak RTM nak cerita pasal OKU. Okey. Perkembangan ini, bila saya berada di UM, Rizal, kita ex-UM, pengalaman ni penting sebab bila saya memulakan gerakan aktivisme ni di universiti, dia menjadi satu panduan. Hakikat kita tengok dalam universiti tu sendiri pun dah kompleks, apatah lagi bila kita pergi keluar. Tu Alhamdulillah Rizal dia terus maintain berada dalam gerak usaha advokasi ni, dia tak mati di kampus saja. Itu cabaran yang perlu kita hadapi bersama sebab ada rakan-rakan di kampus bukan saja OKU, yang bukan OKU pun di kampus sangat aktif. Bila dia keluar pada masyarakat, dia jadi kaku dan seumpamanya. Kita OKU, kita tak boleh berkompromi. Bila kita dah mula di kampus, bermula di peringkat awal, peringkat pengajian seumpamanya, dalam masyarakat kita kena berterusan. Okey, suasana kita ni mula menampakkan suatu perubahan pada sekitar awal tahun 2000. Pada waktu tu, di peringkat antarabangsa telah mula disebut right based ataupun bila nak bicara tentang OKU, cerita tentang hak. Ada satu usaha di peringkat antarabangsa melalui pengisytiharan Biwako Millennium Framework. Biwako Millennium Framework ni telah memulakan paradigm shift daripada kebajikan kepada hak. Dari situ mula masyarakat antarabangsa mula melobi PBB supaya diwujudkan satu instrumen perundangan yang lebih kukuh untuk OKU. Maka tahun 2006 mula diadakan United Convention on the Rights of Person with Disabilities, RPD kita, tahun 2006. Dan dalam masa yang sama, melalui Economic, Social and Culture for Asia and Pacific Region, ESCAPE, telah mula diperkenalkan Decade for the Disabled bermula tahun 1993, dekad pertama 1993 hingga 2002, dekad kedua 2003 hingga 2012, dan kita berada pada dekad yang ketiga 2013 hingga 2022. Dekad ketiga ni akan berakhir 2 tahun lagi, setahun lebih lagi. Jadi perkembangan ini mula masuk ke Malaysia. Tahun 2006 PBB telah menerima pakai meluluskan CRPD. Pada tahun 2008, Malaysia telah menandatangani CRPD dan tahun 2010 kita menerima pakai CRPD di Malaysia dengan beberapa reservation. Di sini telah bermula satu pengiktirafan di Malaysia bahawa bila sembang tentang OKU, ia adalah bukan cerita tentang kesian Rizal, kesian Faizal. No, dia mula beranjak daripada nada kesian tu kepada nada hak. OKU adalah seorang warga negara Malaysia, adalah seorang warga negara. OKU adalah seorang manusia yang mempunyai apa istilah inherent dignity. Kemuliaan yang telah tersedia, yang telah diberikan oleh Allah SWT, inherent dignity. OKU harus menikmati inherent dignity. Maka OKU berhak melalui kehidupan
OKU bukan hanya disebut sebagai hidup ataupun life, tetapi OKU mesti menikmati apa yang disebut sebagai livelihood. Okey, itu bermula pada era tahun 2000 dengan adanya konvensyen antarabangsa, dan di peringkat domestik tahun 2007 bulan Disember mula dibentangkan Akta Draft Rang Undang-Undang OKU di Parlimen bulan 12 2007, dan cabaran penggubalan akta ini sangat menarik. Mungkin kita tak sempat cerita ini. Dan akta ini kemudiannya diwartakan pada tahun 2008, Akta 685, Akta Orang Kurang Upaya 2008 yang berkuat kuasa hingga sekarang. Kemudiannya suasana ni tambah menarik pada tahun 2013, dekad ketiga. Malaysia menerima pakai apa yang disebut sebagai Incheon Strategy. Incheon Strategy ni dia ada 10 goals, dan 10 goals ini pada goal yang kedua, Incheon Strategy meletakkan the participation penyertaan OKU dalam in the making process and politic, in the decision making process and politic. Pembabitan OKU dalam proses pembuat keputusan dan politik merupakan suatu batu loncatan ke arah pelaksanaan hak-hak OKU. Sebab Incheon Strategy membicarakan tentang slogan dia apa dia? Slogannya ialah make the right real for the disabled. Maknanya jelmakan, laksanakan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada OKU secara nyata. Maka dalam Incheon Strategy mula diperkenalkan secara lebih menyeluruh bagaimana kita nak jelmakan CRPD, bagaimana kita nak jelmakan instrumen-instrumen perundangan domestik kepada pelaksanaan. Sebab Incheon Strategy ini telah disepakati peringkat menteri di Incheon pada tahun 2012, yang mana pemakaian dia bermula pada tahun 2013 hingga tahun 2022. Kemudian di peringkat domestik, kita telah meminda dasar atau pelan tindakan OKU tahun 2007. Kita review, kerajaan telah mengadakan pelan tindakan OKU 2016-2022 sebagai menjelmakan semangat Incheon Strategy kepada pelaksanaan di peringkat negara. Ini merupakan dari segi framework dia, atas kertas dia, pergerakan di Malaysia telah berada satu suasana yang bukan isu kebajikan. Isu OKU bukan cerita isu kebajikan yang kita sebut kebajikan konvensional, tetapi dia telah bergerak kepada suatu aras yang dunia hari ini menyebut sebagai sustainable development. Dan kita dunia melaksanakan Sustainable Development Goals SDG tahun 2015, tahun 2030. Itu selari dengan apa yang disebut paradigm shift bagi OKU daripada yang berasaskan kebajikan konvensional kepada hak. Persoalan kita kat sini, moderator dan sahabat saya Iqmal, Dr. Iqmal, ialah framework ini sejauh mana ia menjadi latar di lapangan. Bagaimana ia menjadi suatu mainstream di lapangan, termasuk daripada kalangan OKU itu sendiri, masyarakat terbuka kepada mereka yang terlibat dalam proses pembuat keputusan, kepada mereka yang terlibat dalam politik. Sebab Incheon Strategy menyebut hal-hal ini, walaupun ada sedikit perubahan dalam pelan tindakan OKU kebangsaan kita, tapi dokumen utama pada Incheon Strategy menyebut dan bagaimana pemakaian ataupun perbincangan berkaitan OKU dalam bidang judiciary. Sebab Malaysia mengamalkan 3 sistem tadi ni. Dalam kita mengamalkan sebagai Westminster, kita mengamalkan 3 separation of power. Judicial, kehakiman, legislatif, perundangan dan eksekutif, pentadbiran. Jadi framework ini, sebagaimana saya lontarkan tadi, apakah dia telah menjadi satu latar yang dominan di dalam komuniti OKU itu sendiri dan dalam masyarakat.
saya nak ambil satu contoh lah sebagai penutup kepada persoalan ini untuk kita bincang. Waktu belanjawan baru-baru ni, 6 hari bulan November, saya, sebelum ni saya berada di luar kementerian, walaupun kita rapat dengan kementerian ni sejak awal. Cumanya, suasana semasa saya berada membantu sama pihak kerajaan melalui tanggungjawab yang diberikan kepada saya dalam kementerian. Jadi saya nak menilau suatu kesiapsiagaan. Kita berhadapan dengan COVID dan harapan kita kepada penggiat-penggiat OKU, kepada player-player OKU di dalam meraihkan paradigm shift. Sejauh mana kita nak bicarakan tentang right base ni, Dr. Ikmal? Ya, betul. Bisa kata 6 November baru ni saya tinjau. Okey, kita dari segi pembentangan belanjawan satu side, saya nak memastikan, saya nak tengok respon daripada sahabat-sahabat OKU kita, kawan-kawan kita. Saya banyak duduk dalam grup OKU, dia nak masuk, dia masukkan saya, dia masuk, saya tak keluar-keluar, saya suka memerhati, saya suka nak belajar. Kita nak tengok apa mood komuniti kita. Mood komuniti kita ialah mereka sangat mengharapkan sebelum 6 November berlakunya peningkatan bantuan-bantuan elang dan seumpamanya. Itu tak salah. Tapi kita nak cuba balik persoalan kepada latar kepada pembicaraan komuniti dan dalam masyarakat. Apakah paradigm shift tu berlaku? Itu persoalan kita. Orang cerita tentang OKU, misalnya kata kita ada EPC, Elang Pekerja Cacat. Kita ada bantuan OKU tidak berupaya bekerja dan bantuan penjaga OKU. Okey. Apakah pembicaraan berkaitan dengan skim-skim bantuan ini terus dominan ataupun komuniti kita telah mula berubah? Kita cerita tentang peluang. Kita cerita tentang opportunity. Kita cerita tentang sistem sokongan. Kita cerita tentang sesuatu yang lebih besar lagi saya nak sebut. Ekosistem. Ekosistem maksudnya masyarakat bersedia dengan penuh kesiapsiagaan untuk terima OKU berperanan berfungsi dalam masyarakat dan OKU diberikan suatu ruang untuk berfungsi dan berperanan dalam masyarakat. Saya mengharapkan apakah ada satu petunjuk yang baru untuk kita mengatakan ini KPI paradigm shift yang telah berlaku sebagaimana dikerangkakan dalam aspirasi kerajaan kita sejak dulu. Jadi suasana 6 November dengan kita melalui tempoh pandemik COVID-19, Rizal dan Dr. Ikmal saya tidak menemui KPI paradigm shift tersebut di kalangan OKU, di kalangan sahabat-sahabat kita. Ya betul, ada di kalangan sahabat-sahabat akrab, penggiat-penggiat OKU yang sangat akrab berbicara tentang itu. Tetapi ia tidak menjadi dominan. Maknanya era pergerakan komuniti kita masih berada pada suasana yang mendominasi perbincangan kita sebelum tahun 2000. Maknanya kita masih berbicara kita perlukan itu, perlukan ini dari segi welfare base dia, keperluan kendiri berbanding kita merangka ataupun kita merangsang suatu kewujudan sistem sokongan atau yang lebih luas lagi ekosistem yang lebih kondusif untuk OKU sebagaimana yang di-frameworkkan di dalam kerangka-kerangka instrumen perundangan dan plan-plan tindakan tadi. Saya rasa itu satu perkara, pada pandangan saya, itu suatu perkara yang perlu kita tanggapi bersama dan perlu kita ketengah secara bersama oleh komuniti OKU supaya paradigm shift itu kita yang bawa dulu. Mana OKU itu sendiri yang dulu bawa. Berbanding kita mengharapkan orang lain yang terima untuk kita sama-sama menikmati dia punya perubahan tu, kita yang dulu yang bawa. Saya rasa di situ saudara Rizal, sebagai saya menjawab persoalan yang dikemukakan tadi untuk kita bincang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Encik Faizal. Banyak orang kata kalau bahasa Inggeris loaded lah dia punya content itu. So kita nak bincangkan mungkin antara benda yang menarik, perkara yang menarik yang dinyatakan tadi. Bagaimana saya faham, saya pun faham dari sudut in term of kita beradvokasi.
dan kadang rakan-rakan kita di rakan-rakan OKU kita di sana, di masyarakat di luar sana, dia punya suara tu berbeza sedikit. Mungkin orang kata dia punya tona perbincangan itu berbeza. Dia punya idea perbincangan tu berbeza. Mungkin kat sana mungkin kita kena lihatlah di mana apa yang menyebabkan perbezaan itu. Kenapa masyarakat di luar sana mungkin berbincang perkara yang tahun 2000 seperti mana Tuan Faizal kata tadi. Sedangkan kita dah 2020. Mungkin kat situ satu perkara yang menarik untuk kita kena pasti, dan mungkin ada di sana usaha yang boleh kita buat untuk kita pastikan dia punya synchronize tu, dia punya suara tu synchronize daripada orang-orang yang beradvokasi dengan rakan-rakan kita yang lain OKU di luar sana. Okey, saya nak teruskan dengan mungkin Dr. Iqmal, berdasarkan kajian selama ni, ada tak momen-momen yang signifikan yang Dr. Iqmal nak highlightkan berkenaan sejarah advokasi OKU di Malaysia? Okey, terima kasih. Okey, tadi Tuan Faizal telah menceritakan tentang sejarah, okey, dari segi advokasi itu sendiri. Okey, kalau kita lihat, okey, peranan, kalau dulu-dulu peranan Mubalik, okey, peranan-peranan NGO, peranan-peranan DPO, okey, dan kita kena tahu beza antara dua ni. Ini yang kadang-kadang selalu orang akan confuse. Apakah itu NGO berkaitan OKU dan DPO berkaitan dengan OKU. DPO ni kita faham dia adalah macam Disabled People Organisation yang terdiri daripada ahli-ahli OKU itu sendiri, kan, dan juga NGO ni yang di luar ataupun ahli daripada bukan OKU dan juga OKU. Jadi kalau kita lihat peranan itu sebenarnya dia semakin signifikan. Cuma apa yang saya tambah dari segi apa yang Faizal cakap tadi ialah bagaimana peranan-peranan NGO, DPO ni dia hendak keluar daripada kelompok masing-masing. Itu yang sebenarnya apa yang Tuan Faizal huraikan tadi, sejauh mana kefahaman NGO, DPO, pemimpin-pemimpin mereka ini terhadap apa yang kita katakan sebagai macam pendekatan hak. Saya buat kajian berkaitan dengan hak OKU. Sebenarnya kalau kita ikutkan hak OKU ini sendiri sebenarnya satu perkara yang berpotensi, satu perkara yang boleh ke masyarakat, ke masyarakat daripada sebesar-besar pada yang lebih kecil. Jadi apabila katakan dari segi hak ini tidak orang kata diperluaskan sehingga ke bawah, di situ yang timbul satu isu ataupun masalah di kalangan penggiat-penggiat advokasi OKU itu sendiri, pada masyarakat. Bagaimana mereka hendak melihat dari segi isu berkait dengan katakan charity base itu kepada pendekatan hak. Jadi ini persoalan yang kita lihat, yang seperti mana yang Tuan Faizal telah beritahu tadi, ini satu cabaran sebenarnya. Dan dari segi cabaran ini juga, sejauh mana dari segi aspek kepimpinan itu sendiri. Dari segi aspek kepimpinan NGO, DPO itu sendiri, bagaimana dia hendak melihat isu OKU ini sebagai satu isu yang membabitkan pendekatan hak itu sendiri. Jadi ini satu cabaran, ataupun saya boleh anggap sebagai satu pandangan sendirilah, pandangan saya secara peribadi. Apabila kita, contohnya kalau kita bercerita pasal undang-undang, pasal polisi, adakah pemimpin-pemimpin ini faham? Kalau pemimpin itu sendiri tidak difahami, dan bagaimana pula nak menyampaikan kepada mereka-mereka yang di bawah. Jadi sebenarnya apa yang saya boleh katakan di sini adalah dari segi proses pendidikan. Proses pendidikan, bagaimana pendidikan tu mahu sampai ke bawah. Jadi itu yang saya kira satu cabaran lah, satu orang kata sebagai satu isu-isu berbangkit. Macam mana nak meningkatkan kesedaran, itu yang saya kira patut diteruskan. Itu pandangan saya secara umum lah. Sebab perkara tadi telah dibincangkan oleh Faizal tadi. Kita Faizal. Okey, baik. Terima kasih Dr. Iqmal. Mungkin soalan seterusnya. Soalan ni
ditujukan pada Dr. Iqmal. Boleh. Dalam sebagai seorang ahli akademik mengkaji ruang alam dan alam OKU ni, melihat daripada perspektif bukan OKU, dalam advokasi OKU ni, ada mungkin dah dinyatakan sedikit tadi beberapa, dan apakah kelemahan dia? Di mana kelemahan OKU di Malaysia ni? Fokus OKU, fokus lebih kepada Dr. Iqmal boleh fokuskan kepada OKU individu tu sendiri atau DPO OKU tu sendiri. Okey, dia kalau kita nak bercakap dari segi aspek kelemahan ataupun kekurangan ni banyak sebenarnya. Okey, bagaimana kita macam saya katakan tadi daripada awal, okey, bagaimana kita nak mainstreaming ataupun mengarusperdanakan isu OKU ni kepada masyarakat. Dan saya kira peranan NGO, DPO itu sendiri, apa yang saya boleh katakan, dia haruslah lebih aktif, okey, dalam menyampaikan isu-isu yang berkaitan dengan OKU. Sebab saya lihat sepanjang pemerhatian saya lah sebagai ahli akademik, ialah dia apa yang saya boleh katakan adalah antara sinergi among NGO itu sendiri, okey, DPO itu sendiri, okey, tentang bagaimana, okey, apa yang kita boleh katakan sebagai bagaimana untuk mereka membina satu jaringan yang kuat, jaringan yang kukuh untuk membawa isu-isu OKU ini kepada masyarakat. Okey, dan dalam pada masa yang sama juga kita tidak boleh hanya sekadar bergantung kepada pihak kerajaan semata-mata. Okey, bagaimana di kalangan kerajaan, di kalangan NGO, DPO, di kalangan individu-individu itu sendiri, dalam kita menjalinkan kerjasama itu sejauh mana apa yang kita katakan sebagai sinergi untuk kita membawa isu-isu OKU ni ke arah yang lebih baik. Kalau nak cakap kelemahan tu memang banyaklah dari segi pendidikan, dari segi kesedaran, dari segi aspek menggabung jalinkan, dari segi sinergi itu sendiri. Itu satu perkara yang saya kira kita perlu lihat semula, bagaimana peranan NGO DPO ni untuk menjadi monitoring kepada tindak tanduk ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak OKU. Sebab kalau kita lihat di dalam CRPD itu sendiri, dia telah memberi ruang kepada NGO DPO ni untuk terlibat sama dalam membantu kerajaan sebagai monitoring mechanism. Contohnya kalau kita lihat berkaitan dengan isu audit akses bangunan umpamanya. Setiap kali kita bising kenapa ini, kenapa itu tak ini dan sebagainya. Jadi sebenarnya NGO, DPO, malahan peranan MCD itu sendiri perlu diperkemaskan. Sebab undang-undang, kalau kita cakap dari segi CRPD itu sendiri, dia telah memberi ruang sebenarnya kepada NGO dan DPO ini untuk terbabit sama dalam proses untuk monitor ataupun melihat perkembangan CRPD di dalam negara itu. Tapi sejauh mana perkara ini mampu disahut oleh NGO-NGO yang berkaitan. Di sini sebenarnya pada saya satu anjakan paradigma yang patut dilakukan. Kita bukan sekadar mungkin buat aktiviti yang bersifat ad hoc dan sebagainya. Kita perlu lebih keluar daripada masyarakat. Kita patut apa yang kita katakan sebagai melibat sama dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi. So di sini yang satu cabaran ataupun satu perkara yang perlu difikirkan oleh kepimpinan NGO dan DPO itu sendiri untuk memastikan hak-hak ini bukan sekadar atas kertas, tetapi juga dia sama-sama boleh membantu pihak-pihak yang berkenaan untuk memastikan perundangan itu sendiri dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab itu saya ingatkan kerajaan dia ada implementing dan juga monitoring. Jadi bagaimana sinergi ini mahu dilakukan mengikut apa yang kita katakan tadi. Itu pandangan saya lah berkaitan dengan bagaimana sinergi itu mahu dijalankan. Ya, Rizal. Okey. Ya. Baik. Terima kasih Dr. Iqmal. Okey, seterusnya saya nak pergi kembali kepada Tuan Faizal. Okey. Tuan Faizal tadi dah ulas berkenaan dengan sejarah dan rumusan sedikit berkenaan sejarah OKU. Mungkin Tuan Faizal boleh saya nak tanya sedikit berkenaan dengan perkara ini. Adakah kita sekarang ni berada di landasan yang betul?
dan ke mana kita nak bawa benda ni. Kalau kita tak berada di landasan yang betul, macam mana nak baiki landasan tu? Dan ke arah mana kita nak pergi sekarang ni? Dan mungkin boleh ulas sikit apa yang Dr. Ikmal sebutkan tadi berkenaan dengan kekurangan sinergi. Saya mungkin sedikit faham dan saya setuju dengan pendapat Dr. Ikmal. Tapi kat sana orang kata ada faktor-faktor realiti. Bukan faktor-faktor yang kita boleh teoritis kan. Faktor realiti di bawah sana yang mana kenapa terjadinya perkara-perkara begitu. Mungkin Tuan Faizal boleh ulaskan dua tiga perkara ni. Dipersilakan. Okey, terima kasih Rizal dan sahabat saya Dr. Ikmal. Saya nak gambarkan situasi kita macam ni tau. Ini berpandukan kepada pengalaman saya dan sahabat-sahabat, dan ia mungkin boleh kita jadikan sebagai satu panduan untuk kita, sebagaimana Rizal sebut tadi, untuk kita gerak ke hadapan ni. Sewaktu ledakan paradigm shift ni berlaku, kan? Kita tak ada ledakan lah. Sebab paradigm shift ni, anjakan paradigma ni satu benda yang sangat tremendous sebenarnya Dr. Ikmal. Dia satu benda yang sangat, kita rasa wow. Dia faktor wow tu di kalangan saya orang undang-undang, kita OKU yang memahami undang-undang, bila adanya paradigm shift ni yang bermain di fikiran kita ialah wow. Kan? Tapi bila kita berada pada realiti, kita jadi terduduk sekejap. Saya nak cerita bila sebab tempoh paradigm shift ni berlaku, maksudnya saya fresh graduate. Kemudiannya kita menelusuri, saya terus aktif sebab saya semenjak daripada universiti terlibat dengan aktivisma. Lepas habis universiti memang saya full time sampai sekarang pun dengan aktivisma. Kerja-kerja lain tu jadi part time je. Sebab kita mengharapkan satu perubahan. Okey. Bila Akta OKU ni diwartakan, masa tu saya berada di dalam Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia, Majlis Peguam Malaysia. Saya banyak terdedah dengan gerak usaha hak asasi, human right di alam negara, macam mana isu-isu pelbagai, isu-isu yang menyentuh dengan hak asasi, saya banyak terlibat. Bila dalam keadaan tu, dia mendatangkan wow yang kedua pada saya, Dr. Ikmal. Kan? Kata, kalau dalam human right ini, to that such, dia punya agresif dia, why not kita gerakkan benda ni dalam OKU? Sebab OKU berhadapan dengan isu yang real, Rizal. Kita berhadapan dengan isu yang bukan diada-adakan, bukan isu yang orang kata dicipta. Tapi OKU, isu yang didepani OKU sejak daripada early intervention, pendidikan, pekerjaan, transportation, accessibility. Dia adalah isu-isu yang betul. Bukan isu orang kata sengaja diada-adakan untuk disensasikan. Dia bukan. Betul. Okay, jadi bila saya memerhatikan perkembangan suatu benda yang kita kata agak berlawanan dalam gerak movement hak asasi dan movement OKU tu, dia suatu pergerakan yang tak selari tau. Dia punya keagresifan tu tak selari. Jadi bermulalah bila saya bincang dengan kawan-kawan, kalau selama ni kita cerita tentang OKU sesama kita, NGO OKU Penglihatan dia pun cerita, bila duduk sesama convention NGO A, kita cerita masalah ni. We are discussing among us in the four wall, Dr. Ikmal. Kita berbincang dalam suatu ruang lingkup tersendiri. Saya sebut pada kawan-kawan, sampai masa kita kena menjadikan perbincangan OKU sebagai mass discussion, perbincangan massa. Kita mesti mewujudkan suatu perbincangan OKU ni dalam arus perdana. Sebab isu masyarakat di luar sana bersimpang siur, berkecamuk. Maknanya masyarakat beri perhatian. Kalau OKU kita tak potretkan dengan cantik, dengan penuh bergaya dalam mainstream ini, kita tenggelam. Saudara Rizal dan Dr. Ikmal kita. Maka waktu tu kita rangka sahabat dan Dr. Ikmal masa itu menyaksikan perkembangan tersebut. Alhamdulillah, dia terus bersama dengan kita. Saya bawa melalui Bar Council.
bila saya bawa lalu Bar Council ni, Bar Council terlibat dengan isu OKU awal lama sebenarnya. Daripada akhir 90-an, 98 OKU Bar Council dah terlibat. Saya dah follow masa tu melalui jawatankuasa Law Reform Committee Dr. Ikmal. Kemudian bila saya bawa melalui Human Rights Committee, saya bawa NGO OKU kita ni. Masa tu dalam framework kita dah mula bicara tentang paradigm shift. Saya bawa sahabat-sahabat NGO kita dalam kita nak cuba mengarus perdanakan ni. Pada tahun 2012 kita cipta apa dia tau? Gerakan Kebangkitan OKU. Yang nama dia OKU Bangkit, kita buat benda tu. OKU Bangkit. Jadi bila kita bawa 12. kerangka ni, sahabat-sahabat kita NGO kita yang lain bisik dengan saya, Faizal, kenapa terlibat dengan Bar Council ni? Kan? Kenapa terlibat dengan orang ni? Cerita OKU ni kenapa terlibat macam ni? Saya kata, ikut dulu. Masa itulah, yang sebelum ni rapat jadi tak rapat. Yang sebelum ni rapat, makin rapat pun ada. Dr. Ikmal sebelum ni tak kenal, jadi kenal dan bertambah rapat. Kan? Okey, perkembangan cerita bermula di situ. Okey, Alhamdulillah, perkembangan ni kita mula tahun 2012. Tahun 2011, saya ingat meeting pertama kita buat, dia punya rentetan, kita buat forum, public forum, kita buat public discourse melalui Bar Council. Mulai tahun lewat 90-an sampai tahun 2009, 2010 kita buat maintain. Cumanya gerakan yang kita kata OKU Bangkit tadi ni, sebab kita nak mass move-kan cerita OKU, kita nak mainstreamkan cerita OKU. Jangan cerita dalam lingkup JKM, jangan cerita dalam lingkup pemberian subsidi semata-mata. Sebab kita dah ada satu kerangka undang-undang yang sangat jelas. Maka saya melihat, bila kita mulakan pada tahun 2011, saya ingat lagi, kita adakan dia punya intensive discussion tu 11 bulan 11 tahun 2011 di Bar Council dengan sahabat-sahabat NGO kita. Dan perkembangan ini saya tengok hanya sekarang ni je. Lately baru mula NGO OKU mendatangi institusi awam ini, Saudara Ikmal, yang orang kata bersifat lebih, kita kata agresif dalam erti kata mereka bergerak daripada satu titik ke satu titik untuk membawa agenda dan aspirasi masing-masing. Misalnya kata Bar Council, dia bergerak di atas apa yang diperuntukkan undang-undang. Dia bergerak atas aspirasi the law spirit tadi tu. The law should be what the law should be, bukan what the law is. Macam tu. Jadi mungkin saya sebut ni, mungkin dia kadang-kadang dia punya teori-teori dia. Cumanya kita nak sebut, kita kena ada suatu saluran untuk kita mainstreamkan. Pada waktu tu, tahun 2012 saya melihat, dan peluang yang saya ada pada waktu tu ialah Bar Council dan Suhakam. Dan Alhamdulillah pada waktu tu kita mula tarik perhatian public entity. Saya nak bihin dulu contoh mereka yang terlibat dalam politik. Para pimpinan yang berada dalam parti-parti politik. Waktu tu baru diorang memula melihat keberadaan OKU yang berhadapan dengan isu-isu yang tertentu. Okay. Bila cabaran ni berlaku, Alhamdulillah, walaupun kita lambat, sekarang ni kita dapat perhatikan banyak di kalangan sahabat-sahabat kita yang telah mula buat engagement dengan badan-badan ini. Kita boleh perhatikan mula diadakan public discourse, public forum melalui badan-badan ini. Orang kata bukan badan yang dulunya dikatakan asing dalam membicarakan hal-hal OKU, sekarang ni telah mula terlibat langsung dalam hal-hal OKU. Bagi saya itu merupakan satu perkara yang baik, satu perkembangan yang baik, walaupun kita kata ada pro and con kat situ, sebab kita nak move daripada paradigm shift daripada charity kepada right based bukan satu perkara yang mudah. Saya nak cerita bila kita melihat realiti budaya kita di Malaysia, orang Malaysia. Mereka masa melihat OKU adalah satu kumpulan komuniti yang perlu diberi belas ihsan, bukan empathy itu ya teori, tapi dari segi praktikalnya, Saudara Rizal dan Dr. Ikmal ya, OKU masih dilihat satu subjek yang utama di dalam pemberian dalam perbincangan belas ihsan. Walaupun kita kata ada punya perlunya empati, tapi kita mesti mengadakan suatu
yang disebut tadi tu, suatu usaha yang bersifat sinergi. Dan alhamdulillah, YB Senator kita sangat memahami. Saya sebenarnya mendoakan gerak usaha OKU kita di Malaysia ini dapat disatukan di bawah satu pelarasan, di bawah satu kelolaan YB Senator dengan asas kerajaan hari ini yang dikatakan sebagai prihatin rakyat. Hari kebangsaan kita pun kita bertemakan Malaysia Prihatin. Pada saya, ia adalah satu kesempatan untuk kita bawa suatu move on bagi kita jelmakan. When you talk, bila kamu berkata, kita membicarakan tentang paradigm shift, what it is all about sebenarnya. Apa ia sebenarnya paradigm shift tu? Saya rasa sekarang ni, pada saat ini, adalah ketika yang terbaik. Sebab kita makin banyak NGO-NGO yang cuba mengenengahkan paradigm shift ini. Telah mula banyak tokoh-tokoh yang kita rasa dulu tak ramai. Sekarang ni makin banyak. Dan ini memerlukan satu kelolaan, memerlukan satu pelarasan supaya ibarat orang kata kalau kita ada banyak senjata, kita hanya tumpukan pada musuh yang sama. Contohnya macam itulah. Maknanya kita ada satu sasaran yang jelas supaya kejayaan kita tu dapat kita raih bersama. Kita tak nak kekuatan kita ni, senjata-senjata yang banyak ni, akhirnya dia tidak ada satu pelarasan, yang A pergi ke Z, yang B pergi ke Y, yang C pergi ke D, contohnya dia tak ada satu titik yang jelas dalam mainstream tadi. Akhir orang terus berada pada tahap, masyarakat mainstream kita terus berada pada tahap tanggapan lama. OKU ni macam ni, OKU ni macam ni. Dia orang tak dapat nak follow apa kerangka framework yang kita bincangkan tadi tu. Saya rasa di situlah saudara Rizal, mungkin Dr. Ikmal ada pandangan-pandangan tambahan bagi kita mewujudkan suatu sinergi untuk kita move on, untuk kita memastikan apa yang kita sebut sebagai paradigm shift tu benar-benar dapat dijelmakan dalam negara kita yang ada keunikan budaya yang tersendiri tadi tu. Gitu saudara Rizal. Okey, baik. Saya nak tambah sikit boleh? Boleh. Okey, bila Faizal cakap tadi pasal budaya, ini satu isu yang memang kita patut akui lah. Kan, di Malaysia kalau kita ingat budaya hak asasi ni selalu kita associatekan dia dengan barat, dengan liberal, kan. Jadi apabila orang kata ketidakfahaman terhadap budaya hak asasi ini yang sebenarnya telah mengakar dalam masyarakat Malaysia. Jadi apabila kita nak macam membawa isu OKU ini ke ground, bagaimana kita hendak associatekan benda ini supaya akhirnya isu hak asasi manusia ini boleh ataupun pendekatan hak ini menjadi satu perbincangan yang meluas di kalangan masyarakat. Sebab kalau kita ingat, bila kita bicarakan pendekatan hak terhadap OKU ini, dia akan melibatkan semua golongan. Okey, tak kiralah dia daripada pihak atasan, okey, daripada kecil-kecil orang yang memerlukan bantuan, kan, OKU terlantar dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang saya kira patut difikirkan bersama-sama lah oleh penggerak-penggerak NGO, OKU, okey, DPO, bagaimana hak ini mahu dijelmakan ke arah yang lebih bersifat praktis dan sesuai dengan budaya di kalangan masyarakat kita ni. Sebab kalau kita lihat secara umum bila kita cakap pendekatan hak ni, dia konotasi negatif tu masih orang kata masih membelenggu. Bukan sekadar cakap pasal hak OKU, kalau kita cakap hak wanita pun, kanak-kanak juga ada pelbagai isu-isu begini. Jadi itu bagi saya itu satu cabaran kepada penggerak-penggerak OKU itu sendiri, bagaimana untuk membumikan lah, saya beri istilahkan membumikan isu-isu OKU ni sehingga ke peringkat bawahan di masyarakat kita umpamanya. Itu yang saya boleh tambah sedikit lah. Okey, baik. Okey, mungkin kat sini saya just nak lontarkan balik perkara ni. Dekat sini bila kita cakap berkenaan hak dan ada rakan-rakan kita tidak macam dia punya orang kata perbincangan dia, orientasi perbincangan dia bukan berkenaan hak. Mungkin orang kata suara jawapan yang mungkin Tuan Faizal pun dah pernah dengar, Dr. Ikmal pun pernah dengar berkenaan contoh, kita bagi konteks yang agak sempit sikit berkenaan bila orang cakap berkenaan EPC. Lepas tu bila ada rakan-rakan kita menyuarakan berkenaan EPC ke apa semua, lepas tu katanya apa salahnya kita nak suarakan EPC tu, hak kami
kami perlukan benda tu. Even kalau dalam konteks yang lain kita faham mereka perlu. So adakah benda tu satu benda yang berlawanan dengan apa yang kita katakan kita nak membawa dia punya orientasi perbincangan itu berkenaan dengan hak itu? Mungkin boleh ulas jawapan kepada persoalan sebegitu. Okey. Zal Ya, dia benda ni sebenarnya sangat, dia punya sempadan, dia boundary dia sangat nipis sebenarnya. Dia bila kita sebut, kita ambil satu contoh lah, bila kita ambil kita sempitkan lebih, kita narrow down kita punya perbincangan. Kita cerita tentang EPC. Okey, fokus kita sebelum 6 November ramai yang mengharapkan EPC naik. Dan alhamdulillah keprihatinan kerajaan dalam keadaan negara berhadapan dengan COVID. Bila kita negara berhadapan dengan COVID ini, kekangan kewangan tu sangat, kita boleh tengok perbincangan-perbincangan di pelbagai media, kekangan kewangan merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, dalam keadaan tu kita mengharapkan sebelum 6 November berlakunya kenaikan kepada EPC. Dan alhamdulillah kita dapat daripada 400 kepada 450. Persoalan dia, apakah salah kita minta kenaikan EPC? Jawapan dia tentu tidak. Cumanya bila kita berbicara tentang paradigm shift, perbincangan berkaitan kenaikan EPC tidak harus menjadi satu benda yang sangat dominan. Sampaikan kalau kita tengok dalam grup mana-mana, Zal, grup sahabat kita, sebab saya banyak, macam saya sebut tadi, isu EPC dah masuk ke belum? EPC dah dapat ke belum? Itu yang menjadi sangat dominan benda tu. Terlalu payah kita nak jumpa perbincangan, macam mana kita nak dapat EPC ni, contohnya kan. Contoh kelayakan EPC 1,200 atau ke bawah. Terlalu payah kita nak jumpa perbincangan, kita mahukan peluang dan ruang untuk OKU berfungsi. Biar OKU ni bukan hanya dapat 400.5, tapi boleh dapat 3,000, 5,000, 7,000 kerana difungsikan dalam masyarakat. Contoh, seorang OKU penglihatan, kan? Saya bukan kerana sebab saya tak nampak maka contoh saya OKU penglihatan, tapi saya untuk kita mudah faham. Contoh seorang OKU penglihatan keluar daripada dia melulusan diploma dalam bidang keagamaan contoh. Why not perbincangan kita macam mana kita nak pastikan OKU yang dah ada diploma Al-Quran, diploma tahfiz ini dibawa kepada institusi-institusi dalam masyarakat, masjid, surau, madrasah, untuk mereka difungsikan di situ, berperanan di situ dengan gaji 2,000, 3,000. Saya melihat masyarakat kita, kalau orang, contohnya kan, contoh, Dr. Ikmal ada degree undang-undang, saya ada degree undang-undang, Dr. Ikmal dapat 3,000, saya dapat 5,000, masyarakat tak bising. Betul Dr. Ikmal? Ya. Masyarakat akan kata, sebab apa yang OKU itu bagi lebih? Masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat prihatin. Itu yang, saya taklah kata saya kelayakan yang sama saya minta lebih, tak. Tapi bila OKU ni dia berperanan dalam masyarakat, keperluan-keperluan dia lebih mendesak. Saya letak satu contoh, Rizal. Kita sebagai OKU kan, contoh OKU yang kaki yang OKU fizikal yang sebelah kaki je. Keperluan kasut dia tak sama macam orang biasa. Dia perlu ganti kasut dia tu, kekerapan ganti kasut dia tu tak sama macam orang biasa. Dan di situ dia memerlukan kos yang lebih. Jadi cerita kita ni macam mana nak memastikan OKU ni, bila kita dah bina OKU dalam keadaan potensi dia kita bangunkan, kita kena ada satu ekosistem yang mana dalam suasana ekosistem ini dia ada satu sistem sokongan. Okey, bila OKU nak bekerja, ini dia punya sistem yang akan backup dia. Bila OKU ni nak berperanan dalam masyarakat, ini sistem yang akan backup dia. Saya mengharapkan sebenarnya di kalangan DPO kita, di kalangan NGO OKU kita, ini perbincangan yang harus menjadi dominasi dalam perbincangan-perbincangan. Tuan Ikmal, Dr. Ikmal mungkin boleh perhati, contoh bila kita tengok perbahasan-perbahasan di Parlimen. Sejauh mana MP kita, saya tak masuk cerita politik lagi ni. Sejauh mana MP kita bersedia membawa perbahasan-perbahasan ni. Dan kita kena letak satu reservation kat situ. Sejauh mana komuniti kita approach MP-MP
dalam konstituensi kawasan masing-masing untuk pastikan MP bawa cerita OKU dalam parlimen. Jadi itu yang apa yang saya melihat bila kita cerita tentang EPC, dia bukan sekadar tentang okey EPC naik ke tak naik. EPC dah masuk ke belum. Dia bukan sekadar cerita tu. Itu kita kata itu tak salah sama sekali. Tapi tumpuan kita mesti bawa satu fokus yang lebih luas lagi. Macam mana sistem dalam masyarakat kita membolehkan OKU tu selesa untuk bekerja. Kita tak nak macam mana ni Saudara Rizal. Kita OKU minta bekerja, akhirnya dalam keadaan sistem tidak disiapkan, sistem sokongan tak ada. Akhirnya OKU masuk, tiba-tiba majikan suruh buat tu buat ni, kita berhadapan dengan kesulitan. Akhir kita dapat backfire balik. Itulah kita dah kata OKU nak sangat kerja. Bila bagi kerja macam ni. Itu adalah sungutan-sungutan dan cabaran yang sangat normal, yang sangat biasa, yang sangat lazim kita hadapi. Jadi suasana tu yang saya kata kita tak salah sama sekali perbincangan bila kita sebut tentang EPC. Tapi yang lebih perlu kita fikirkan macam mana kita boleh mewujudkan satu ekosistem yang kondusif untuk OKU tu bekerja ataupun melaksanakan usaha-usaha niaga sendiri. Ya tu kalau kita cerita itu panjang lagi lah cerita dia. Tapi bagi saya itulah fokus yang perlu kita garapkan NGO, DPO, rakan-rakan kita yang ada ni, yang tu yang perlu kita gerakkan dalam masyarakat supaya kita boleh mengubah ekosistem, kita boleh mewujudkan satu ekosistem yang sifat dia kondusif untuk OKU berperanan dalam masyarakat. Rizal. Okay, baik. Lengkap jawapan dia. Satu ulasan yang menarik. Okay. Sekarang kita dah 12 suku, masa agak mencemburi kita. So, ada lagi apa poin-poin perbincangan yang kita nak bincangkan ni. Tapi itulah masa mencemburi kita. Mungkin saja sebelum kita buka soalan, kita ambil soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook, di media masa. Mungkin soalan terakhir perkara ni. Mungkin panas sikit lah. Mungkin okey. Pergerakan OKU. Tak kisah, mungkin Dr. Iqmal, Tuan Faizal nak ulas perkara ni. Pergerakan OKU ni dilihat lebih apolitical. Ya. Adakah OKU tu perlu lebih aktif dalam politik sebagai satu cara untuk kita lebih mencapai kita punya tujuan kita? Boleh. Alhamdulillah. Dr. Iqmal dululah kot. Soalan dia berkaitan dengan adakah gerakan OKU perlu apolitical ya? Macam tu. Lebih politik. Lebih berinvolve dalam politik. Tidak. Lebih berpolitik. Yes. Gerakan besar ni, ada kita suka ataupun tidak, elemen politik tu memang akan memainkan peranan yang besar sebenarnya. Okey, kita dalam masyarakat yang melihat ahli politik ini boleh menyelesaikan segala-galanya. Okey, jadi peranan itu pun sebenarnya patut dinaikkan. Sebab kadang-kadang bila kita lihat gelintir pemimpin NGO, PO mengelak daripada membicarakan tentang politik. Tapi mau tak mau sebenarnya kita patut terlibat politik ni. Selalu masyarakat ni bila kita cakap politik ni, dia akan cakap politik kepartian. Okay. Isu OKU ni bukan sekadar isu politik parti B dan sebagainya. Okey, dia politik itu sendiri politik. Okey, kita sebenarnya seolah-olah macam kita menolak perkara itu ke belakang balik. Sedangkan peranan politik itulah yang sebenarnya merealisasikan akta, CRPD itu semua sebenarnya akan OKU itu sebenarnya dia harus sama ada dia suka atau tidak, memang dia patut melibatkan peranan politik. Dan itu sendiri. Itu yang saya kira gerakan dia lihat dari sudut yang lebih luas. Kadang-kadang ada orang dia tak nak politik, tapi
sama ada atau tidak, peranan itu patut dimainkan. Okey, itu yang saya boleh katakanlah dari segi advokasi OKU itu sendiri. Kan? Ya. Boleh ni sambungkan Encik Faizal sebab Rizal ada masalah teknikal. Tuan Faizal. Tuan Faizal boleh sambungkan terus. Okey, cerita tentang politik. Jadi saya suka terms yang Dr. Kamal sebut. Tumpuan bila kita sebut politik, kita sangat-sangat terpampar politik kepartian, dan itu sebenarnya yang perlu kita letakkan suatu caution ataupun sikap yang lebih berhati-hati. Kita bila sebut tentang politik, dia bukan bercerita tentang saya sokong parti A, Ikmal sokong parti Z dan kita kena berlawanan. Dia bukan. Politik kalau kita tengok dari segi perbincangan Incheon strategi goal 2, politik dia berkaitan dengan, sebab politik ni dia direct, dia akan selari dengan proses pembuat keputusan. Bila kita cerita tentang politik, dia akan terlibat dengan macam mana kita nak melobi sesuatu dasar negara tersebut. Macam mana misal kata dalam pilihan raya, OKU boleh terlibat dalam pilihan raya itu atas kapasiti dia sebagai pengundi, atas kapasiti dia sebagai calon, dan atas kesiapsiagaan Dewan-Dewan Perundangan untuk menerima keberadaan OKU ataupun membincang hal-hal OKU. Sebab bila kita cerita tentang aspek legislatif, Dewan-Dewan Perundangan, Parlimen, Dewan Negara, Dewan Rakyat dan Dewan-Dewan Perundangan Peringkat Negeri, Dewan Undangan Negeri, dia adalah mainstream melalui politik. Jadi kerana tu kita kena ada satu kesiapsiagaan. Bila saya sebut, bila mula-mula Incheon strategi diperkenalkan lewat tahun 2012 untuk berkuat kuasa pada 2013, bila saya baca, kita tengok, jumpa goal 2, participation of the disabled in the decision making process and politik. Saya rasa wow, benda ni satu benda yang memberi suatu anjakan yang lebih, orang kata, untuk kita bergerak lebih proaktif. Itu sepatutnya. Tetapi perkembangan kita di Malaysia masih berada pada tahap yang Dr. Ikmal sebut. Kita melihat bila sebut tentang politik, ni cerita nak sokong parti A ke, parti B ke, parti C ke, parti tu ke, parti ni ke, itu yang masih menjadi dominan dan itu yang sepatutnya tidak berlaku. Jadi kerana itulah, bagi saya, macam saya sebut tadi, ruang lingkup yang ada dalam suasana hari ini, pihak berkuasa yang ada hari ini, dalam dia punya naratif dia adalah prihatin kepada rakyat. Saya rasa saya memikirkan macam mana DPO OKU, NGO OKU, kita perkasakan supaya NGO, DPO OKU ni mampu mewujudkan suatu apa yang kita kata ke environment. Contoh, bila wujudnya pilihan raya, maka adanya perbahasan berkaitan dengan manifesto mereka yang terlibat di dalam membincangkan OKU. Saya bukan kita nak kata apalah, cubalah kita telusuri, kita imbau apa yang kita lalui pada PRU 14, PRU 13. Cuba perhatikan parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya, mana yang mempunyai satu, dia punya touch point berkaitan dengan OKU ataupun manifesto yang bersifat komprehensif berkaitan dengan OKU. Di situ, bila kita buat homework tu, mungkin Dr. Ikmal, kita akan ada, boleh wujudkan satu, orang kata, public discourse baru pula. Ya. Politik dan OKU di Malaysia. Ya. Kecanaan politik, senario politik tu macam mana. Jadi itulah sebenarnya, dan saya meletakkan, orang kata tagline kita yang perlu kita sedari. Perkembangan negara-negara dunia ketiga sangat dipengaruhi oleh politics. Sebab negara-negara dunia ketiga driven by politics. Itu perkara yang kita tak boleh kesampingkan. Kalau kita nak paradigm shift ni bersifat lebih sempurna, bersifat lebih komprehensif, lebih menyeluruh, goals 2, Incheon strategi menyediakan kita suatu kerangka gerak kerja yang sangat fantastik sebenarnya. Dia terpulang kepada kita macam mana kita nak menterjemah di lapangan, macam mana kita nak take benefit of the existence of the Incheon strategi itu bagi memastikan kelangsungan pembangunan OKU ini betul-betul sustain
betul-betul lestari di Malaysia kita. Saya rasa itulah saudara Rizal dan sahabat kita sebagai penganjur dan Dr. Basri sendiri, dan saya rasa mungkin dalam kekangan-kekangan yang kita ada ni, sekali lagi lah saya ucapkan terima kasih berbanyak di atas penganjuran forum-forum sebegini. Paling kurang saya dah suka bila ramai kawan-kawan kita mewujudkan ruang-ruang forum webinar yang sebab sekali itu berhadapan dengan kekangan semasa ini. Paling kurang perbincangan sebegini perlu dilazimkan dalam masyarakat supaya masyarakat kita tu, kita boleh buat satu anjakan, walaupun orang kata tak laju, paling kurang anjakan tu ada. Jadi itulah saya ucapkan terima kasih, dan saya lupa nak nyampaikan salam daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri KPWKM, Yang Berhormat Datuk Haji Siti Zailah Muhammad Yusof, kepada semua kita berada kat sini dan yang mengikuti rancangan ini melalui beberapa streaming. YB menyampaikan salam beliau dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya untuk itu saya minta berbanyak maaf di atas terlanjur kata, tersilap bahasa. Motif kita sebagaimana saya sebut tadi, kita nak move on. Saya rasa sekadar itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Encik Faizal, Tuan Faizal dan Tuan Ikmal. Kita pun dah di hujung rancangan. Sebelum kita tutup forum kita pada hari ini, mungkin sedikit kesimpulan daripada Tuan Faizal, kedua-dua panel kita, Tuan Faizal dan Dr. Ikmal. Mungkin sedikit je. Baik. Okey, nak saya dulu ke? Boleh, Dr. Okey. Terus Ikmal. Okey, secara kesimpulannya, itulah apa yang kita katakan, advokasi OKU ni dia memerlukan satu anjakan paradigma. Okey, apa yang kita bicarakan ni, bagaimana isu tu untuk sampai kepada masyarakat, macam apa yang saya katakan tadi dari segi mainstreaming, okey, mainstreaming disability isu tu untuk sampai ke masyarakat. Dan yang kedua adalah dari peranan multi-sektoral di antara kerajaan, NGO, NDPO, individu dan sebagainya. Saya rasa dua perkara ni yang patut digembelingkan supaya advokasi OKU itu bukan hanya sekadar berbicara tentang isu berkaitan dengan APC seperti yang Puan Faizal ceritakan tadi. Dia boleh menjangkau kepada isu yang boleh difahami oleh masyarakat dan secara umumnya kepada semua. Jadi kena setuju, kena move on, and we need to plan further what's the next, okay, to increase the advocacy of OKU issues to the public. Itu saja. See. Okey, saya yang last bagi dari saya, Zan. Ya. Saya nak top up satu je, iaitu saya melihat kekuatan komuniti OKU itu sendiri. Jadi saya berharap, saya mendoakan untuk kita mewujudkan suatu sinergi, bersatu suara dengan satu nada di kalangan komuniti OKU bagi mewujudkan suatu tema yang betul-betul dapat dirasai oleh komuniti OKU sebagaimana yang ditemakan pada tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih Tuan Faizal dan Dr. Ikmal atas kesediaan dan mencurah buah fikiran dalam forum kita pada kali ini, dan seperti mana yang dibincangkan dalam forum ini, banyak isu lagi yang kita perlu ulas dan perlu bincangkan. InsyaAllah mungkin pada masa akan datang nanti jangan segan-seganlah bila kita jemput untuk kita berforum lagi. InsyaAllah mungkin ada peluang lagi untuk kita berforum pada masa depan. InsyaAllah. Okey. Sebelum saya menutup forum pada hari ini, saya nak mengiklankan forum kita seterusnya yang dianjurkan oleh masa pada 5 Disember. Ya, ini forum yang berkenaan dengan accessibility versus COVID-19. Apa harapan OKU? So ahli panel yang akan dijemput adalah SR Dr. Hikmah Kamarudin, Pensyarah Kanan Fakulti Seni Bina dan Perancangan dan Ukur UiTM Shah Alam, dan saya sendiri sebagai mewakili Persatuan Masa, dan kita juga ada AR Mumtazah Mustajab daripada Ahli Majlis Pertubuhan Arkitek Malaysia yang akan dimoderatorkan oleh Puan Hamidah Hassan, Timbalan Pengurusi Persatuan Masa,
Dan pada 5 hari bulan Disember 11 pagi. InsyaAllah, so semua boleh nantikan siaran live di Facebook Masa. Kita bercerita pula berkenaan isu lagi satu isu yang besar. Terutamanya dan semua kepada semua OKU lah. Orang kata berkenaan accessibility ni. Ni satu isu besar yang tak pernah habis-habis. So insyaAllah diharapkan orang kata perbincangan kita ini akan menggerakkan sesuatu dan memberi manfaat, dan diharapkan perbincangan semua di hujung forum ini kami berharap tuan-tuan semua dapat, kalau rakan-rakan kita semua dapat orang kata manfaat daripada forum kita pada hari ini, dan diharapkan buah fikiran yang dilontarkan dan ada usaha yang kita boleh ambil daripada buah fikiran yang dilontarkan dan cadangan, kritikan yang diajukan dalam forum kita pada kali ini. Dan diharapkan semua OKU orang kata move on, macam Tuan Faizal kata tadi, ada banyak benda yang kita nak kena buat ni, move on ni. So DPO OKU tu sendiri bergerak lah orang kata dalam konteks apa sekalipun, dan kami daripada pihak Masa mohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan, dan diharapkan tidak jemu untuk menonton, dan kalau ada apa-apa komentar, penambahbaikan atau cadangan boleh diajukan di ruang komen, dan mungkin boleh ajukan di ruang media masa kami. Dan dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton, ribuan terima kasih kepada ahli panel, YB kita, YB Senator Ras Adibah. Okey, dan terima kasih kepada semua yang menjayakan program kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.